Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam dan selamat berhujung minggu bagi hari ini 7 hari bulan Januari 7 hari bulan Februari 2021 kepada semua rakan-rakan garasi, kerana ini adalah hari terakhir minggu pertama garasi bersiaran. Kita akan bercuti besok dan bersambung pada 9 hari bulan. Saya ucapkan terima kasih pada semua kerana garasi merentas 75,000 rakan garasi pada malam tadi. Untuk siaran malam kita berjaya merentas 75,030 orang macam tu, dan sekarang mungkin dalam 75,200 orang. Jadi minta saudara share dan terus share, terutama pada mereka yang belum lagi menjadi rakan garasi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang bersama kami petang tadi membuat fast lock lelongan combo t-shirt berjenama dan juga kemeja denim. Malam ni kita akan naik 70 las. Tak ada dah, cuma ada 150 set je daripada gundi yang dibuka tu, hanya cukup untuk 150 set je. 80 kita dah lepaskan siang tadi, dan malam ni saya akan lepaskan 70 set lagi untuk saudara lock. Condition okey. Malam petang tadi pun saya berhenti sebelum ketika demand masih ada, tu penonton masih ada, saya berhenti kerana kita takut kita mengalami jam dalam packing. Jadi limitasi petang sebenarnya hanyalah ke sekitar 65 lok ke 70 lok je, tapi sebab kalau laju orang ambil tadi, so saya buat sampai 80 lok. InsyaAllah barang dah semua dapat dibungkus. Kita tunggu orang yang buat lok untuk menyelesaikan payment, dan akan posting pada hari Selasa. Kerana Isnin kita tidak mengadakan khidmat JNT. Siapa yang dah beli tahu dah, pembeli hari Ahad, posting hanya akan dibuat pada hari Selasa. Manakala pembeli pada 5 hari yang lain, iaitu Isnin sampai hari Selasa sampai hari Sabtu, posting akan dibuat dalam tempoh 24 jam. Terima kasih pada 90% pembeli yang telah membuat pembayaran bagi lok anda pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa, Rabu dan Khamis. Jumaat kita masih lagi menanti akaunnya, dan hari Sabtu dan kebiasaannya kita akan mendapat 90 ke 90% genuine buyer dengan lock, manakala kadar persen joy hanyalah 5 ke 10%. Itu saya dah terima dah tu, maklumat, bukan maklumat, saya dah terima. Itulah keadaannya tiap-tiap minggu bila kita tutup akaun. Sebentar lagi saya akan naikkan barang-barang antara dua, sama ada saya nak habiskan yang kami hantar Dobi. Jadi ada barang yang cantik saya Jack hantar ke Dobi, dan kita tengok selepas Dobi clearance barulah kita up. Ini adalah selepas Dobi clearance, tinggal saki-baki lagi, tapi adalah item yang bagus-bagus. Terutama item yang saya pegang dalam badan ni, ini adalah item daripada era 80-an, dipanggil sebagai era perang dingin. Baju vintage tapi conditionnya tak cun dah, tapi saya pakai kerana kalau kita main dengan barang vintage gaban ni, yang kita panggil vintage yang diburu oleh player, susah kita nak dapat dalam condition dead stock. Kalau nak capai dead stock pun benda dah jadi sampai 800. Kalau nak capai dalam condition A pun benda dah capai 800. Jadi saya tak tahu barang ni, saya ambil dan saya simpan. Satu kerana saya juga nak daripada era perang dingin yang mewakili US pada 80-an. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih pada mereka yang memberi sokongan pada posting-posting kami lately ni. Ramai yang rajin memberi komen video-video yang diedit semula mengenai bagaimana saya menghilang dalam studio dengan menggunakan kemo tentera Swiss tu. Saya pun tak nampak tuan-tuan, bila preview balik saya tak nampak saya dalam live tu. Oh, dahsyat kemo tu. Bajunya dijual dengan harga 200 malam, seluarnya dijual juga dengan harga 200, tetapi kelebihan dia, saya tidak dapat melihat diri saya sendiri bila saya preview. Jadi saya yakin semalam tu 1,000 orang lebih tak dapat melihat joki buat kali pertama, kerana dilindungi oleh dahsyatnya camouflage yang dihasilkan oleh kemo tentera Switzerland. Saya tunggu angka dulu. Bila dah angka dah ada, numbers dah okey, saya akan mula share dengan saudara untuk update kudeta ataupun rampasan kuasa Myanmar. Kerana hari ini adalah genap 9 hari selepas Ne Win, Presiden Myanmar, dan juga Kaunselor Myanmar Aung San Suu Kyi diguling, ditangkap dan ditahan tanpa kabar berita. Dan Min Laing, sebutan dia adalah Min Laing, diangkat sebagai ketua negara daripada wakil tentera. Berarti Myanmar secara rasmi telah mengaklumkan bahawa mereka menggantung semua perlembagaan
Mereka menggantung semua undang-undang, mereka menggantung semua sistem kehakiman. Berarti undang-undang yang berjalan penuh adalah undang-undang tentera. Berarti tentera berhak untuk melakukan apa saja dalam tempoh setahun ni sebelum kata mereka proses pilihan raya demokrasi akan diadakan semula. Bagi mereka yang dah ikut briefing mengenai Myanmar ni, dah tahu, cuma hari ni saya akan update apa yang berlaku sekarang. Briefing kita dah buat pada 3 hari bulan, 2 hari selepas rampasan kuasa Myanmar, saya dah buat briefing untuk saudara faham apa itu darurat dalam terma Myanmar, kerana ramai orang dengar perkataan darurat sangat kerap, termasuk darurat kesihatan di negara kita. Jadi saya jelaskan bahawa darurat di Myanmar adalah darurat kudeta. Kudeta perkataan yang tepat dipakai berbanding darurat, kerana kudeta biasanya adalah dalam sejarah negara-negara kebanyakan di Asia, tuan-tuan, kudeta adalah negara-negara di mana perlembagaan meletakkan kuasa tentera pada satu had di mana tentera boleh mengambil alih negara sekiranya apa-apa berlaku. Negara-negara yang meletakkan kuasa tentera pada had yang tinggi ini adalah termasuklah negara Turki, Pakistan, Thailand, Vietnam, dan sekarang adalah Myanmar. Thailand melakukannya kerap. Dalam sejarah Thailand hampir 10 kali kudeta tentera dilakukan, hinggalah kudeta terakhir yang dilakukan oleh Chow Chan membawa pada pilihan raya di mana tentera menguasai 50% kursi, manakala bakinya untuk melantik kerajaan wakil rakyat. Pakistan hampir setiap kali berlaku pertukaran Perdana Menteri, jarang Perdana Menteri dapat mengakhiri penggalnya, melainkan dia dijatuhkan oleh kudeta. Tetapi dalam sejarah Pakistan, Perdana Menteri adalah daripada pihak yang sama, iaitu daripada Zafar Benazir Bhutto dan juga Nawaz Sharif. Jadi setiap kali kedua-duanya naik, tentera akan membuat rampasan kuasa. Kita harap ini tidak berlaku di bawah pimpinan Imran Khan, kerana Imran Khan adalah seorang pemain politik yang pertama kali menjadi Perdana Menteri di Pakistan, bukan daripada parti konservatif yang selama ini bersilih berganti memerintah Pakistan. Untuk pengetahuan saudara, kudeta yang berlaku di Myanmar adalah kudeta yang kedua, kerana kudeta yang pertama telah berlaku pada tahun 1962. Saya rasa saya review balik kod basic, kod ramai masuk malam ni tak tahu Myanmar itu apa. Myanmar adalah sebuah negara yang diasaskan daripada orang Myan yang tinggal di Irrawaddy. Mereka datang ke dalam sejarah, mereka berada di Irrawaddy, Myanmar pada abad yang ke-10, iaitu pada tahun 900-an. Irrawaddy adalah wilayah yang dimiliki oleh orang-orang Myan, manakala Rohingya atau Arakan adalah wilayah yang dimiliki orang Islam yang diwujudkan 100 tahun lebih awal, iaitu pada abad ke-9, iaitu pada tahun 800-an. Tetapi apabila British memerintah Myanmar, British telah menakluk keseluruhan bumi Myanmar dan meletakkannya di bawah satu pentadbiran. Berarti Myanmar daripada suku Myan yang ditakluk di wilayah Irrawaddy, serta mereka juga menakluk wilayah Arakan. Menjadikan apabila British menakluk negara ini pada tahun 1886, British mengkategorikan dia sebagai satu wilayah jajahan. Berarti Malaysia dalam perjanjian Inggeris-Belanda 1824, British secara rasmi mengambil alih tanah Melayu pada waktu itu dengan perjanjian pertukaran beberapa wilayah dengan Belanda. Berbentuk British di Malaysia adalah 1824, dan kemudian British menakluk Myanmar pada tahun 1886. Selepas Perang Dunia Kedua, apabila British tidak mampu lagi untuk mengendalikan empire-nya di Asia, kerana British sendiri mengalami gangguan ekonomi yang sangat teruk kerana terlibat dalam Perang Dunia Kedua menentang Nazi pada tahun 1941 hingga 1945, maka selepas Perang Dunia Kedua 1945, kerana kekurangan keupayaan untuk mentadbir wilayah-wilayah yang dijajah, tetapi lebih fokus untuk membangunkan ketenteraan domestik, kerana selepas Perang Dunia Kedua, British mengalami krisis ekonomi yang sangat teruk. British mula memerdekakan negara-negara yang dijajah. India dimerdekakan pada tahun 1947, manakala Myanmar dimerdekakan pada tahun 1948. Apabila Myanmar dimerdekakan, dia adalah sebuah negara yang sepatutnya menjadi negara Commonwealth ataupun Westminster, di bawah negara Westminster pada tahun 1948. Malaysia dimerdekakan pada tahun 1957. Apabila British memerdekakan Myanmar ditadbir oleh kerajaan demokrasi hinggalah pada tahun 1962. Satu gerakan yang British tak pernah jangka, di mana gerakan tentera yang disokong oleh komunis Cina
telah merampas kuasa dan berlakulah kudeta yang pertama pada tahun 62 di mana daripada Myanmar daripada sebuah negara tinggalan demokrasi dalam acuan British berubah menjadi sebuah negara komunis sosialis pro-Cina. Di pada tahun 1962 antara tragik bermulanya sejarah ketenteraan di Myanmar hinggalah pada tahun 2011. Itu tempoh pemerintahan kerajaan tentera di Myanmar. Pada tahun 1990-an, Tun Mahathir Mohamad dan juga Lee Kuan Yew melobi negara-negara ASEAN untuk menerima Myanmar. Pada waktu itu, walaupun Myanmar tidak pernah diiktiraf oleh negara-negara barat, terutama sekutu British yang marah kerana Myanmar daripada sebuah negara yang sepatutnya berada di bawah Commonwealth, telah berpindah kepada sebuah negara sosialis pro-Cina. Myanmar pada tahun 1990-an, ketika era Rusia telah pun mulai lemah dan era China berubah menjadi sebuah negara liberalisasi ekonomi, Tun Mahathir dan juga mendiang Lee Kuan Yew telah melobi kepada pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menerima penyertaan serentak pada waktu itu, iaitu Myanmar dan juga Kemboja sebagai negara anggota. Dengan hujah walaupun Myanmar tidak mengamalkan demokrasi, tetapi itulah peluang untuk memberikan keamanan kepada Myanmar. Dan kemudian dengan pengaruh ASEAN dan juga perkembangan ekonomi ASEAN, Myanmar boleh dilobi dan diajak menjadi sebuah negara demokrasi. Idea Tun Mahathir Mohamad pada waktu itu sama seperti idea Lee Kuan Yew bahawa ASEAN sekiranya ingin menjadikan sebuah wilayahnya besar sebagai rantau perniagaan. Kerana ASEAN pada waktu itu tidak dibina sebagai rantau ketenteraan, tidak dibina sebagai rantau politik, tapi dibina sebagai rantau ekonomi. Maka wilayah ekonomi ini harus besar. Oleh kerana pada waktu itu negara-negara ASEAN berfikir untuk membolehkan negara-negara daripada Indochina yang baru saja tamat perang dan baru saja memulakan negara baru, iaitu Kemboja, Laos dan juga Vietnam, mendapat peluang bertumbuh dan menjadi sebahagian daripada ASEAN, mereka dijemput menyertai ASEAN. Kerana satu, kata Tun dan juga kata Lee Kuan Yew, mereka meluaskan lagi wilayah perdagangan. Dan yang kedua, dengan berada dalam ASEAN dan mereka membangun sebagai sebuah negara ekonomi, rantau tersebut yang mempunyai perang saudara dapat segera ditamatkan dan kita tidak menanggung beban menerima pelarian daripada wilayah tersebut. Pada waktu yang sama juga mereka berfikir sekiranya Myanmar, Vietnam dan juga Kemboja menjadi anggota ASEAN, wilayah perdagangan ASEAN akan menjadi lebih besar. Itu sejarahnya. Apabila Tun melobi 1967, Myanmar diterima masuk sebagai negara anggota ASEAN, walaupun pada waktu itu Myanmar masih lagi diperintah oleh junta tentera. Atas pengaruh dunia dan juga China tidak lagi begitu menyokong gerakan komunis totok, kerana China telah berubah daripada ekonomi komunis kepada ekonomi liberalisasi walaupun masih lagi diperintah oleh tentera, berarti Myanmar harus mencari arus sendiri dan arah sendiri untuk mengembangkan negaranya. Memang apabila menyertai ASEAN dan menerima tekanan daripada antarabangsa sepatut sekatan perdagangan, pada tahun 2008 Myanmar memulakan rundingan dengan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi yang mula dipenjarakan pada tahun 1991 menjadi wakil rakyat pada waktu itu, wakil gerakan demokrasi, kerana dia dianggap paling berpengaruh dan paling banyak menerima sokongan dunia, telah mengadakan rundingan dengan kerajaan Myanmar pada tahun 2008 dan akhirnya pada 2011 peralihan demokrasi bermula. Pada 2011 apabila kerajaan peralihan demokrasi bermula, perlembagaan mula dibentuk dengan satu klaus yang menghalang Suu Kyi menjadi Perdana Menteri dengan istilahnya menjadi Presiden, dengan istilah bahawa mana-mana warga negara yang berkahwin dengan bukan warga negara tidak dibenarkan menjadi ketua negara Myanmar. Oleh kerana Suu Kyi berkahwin dengan seorang lelaki Inggeris dari United Kingdom, berarti undang-undang tersebut memang sengaja dibuat untuk menghalang dia menjadi presiden, kerana sekiranya Suu Kyi menjadi presiden, populariti dan juga pengaruh serta kepintarannya akan membolehkan kuasa tentera dilemahkan daripada masa ke semasa. Jadi apabila 2011, apabila 2015 pilihan raya diadakan, National People Party yang dipimpin, National People League yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, NPL, menang lebih 70% daripada kerusi, akhirnya membentuk kerajaan, kekal dengan perlembagaan yang dikuasai oleh tentera, iaitu seorang yang mempunyai perkahwinan dengan bukan warga negara tidak dibenarkan menjadi presiden. Maka Min Twin dilantik sebagai presiden, Aung San Suu Kyi hanya diberi gelar kaunselor negara. Pada tahun 2015, untuk pengetahuan saudara, semua kerusi parlimen 100% tidak dipertandingkan. Kerusi parlimen dikuasai oleh tentera sebanyak 25% secara total. Tak ada apa-apa, tentera kuasai 25%. 75% daripada 476 kerusi yang dipertandingkan pada tahun 2015, Suu Kyi menang lebih 400 kerusi.
Tetapi keadaan menjadi tidak selesa dalam pilihan raya November tahun 2020. Suu Kyi menang 476 kerusi. 368 kerusi. Berarti dia menang hampir 80% lebih kerusi. Pengaruhnya menjadi lebih kuat dan tentera melihat kedudukan Parti National League Parti ni ataupun NLP ni, pimpinan Aung San Suu Kyi telah menjadi lebih kuat, maka tentera tidak gembira. Ketika pilihan raya tamat, tentera mula mengatakan parti sokongan. Tentera ni dia ada 25% kursi. Waktu yang sama, tentera menyokong parti pembangkang yang pro tentera. Parti yang memerintah tapi parti pembangkang pro tentera. Tentera mengarahkan semua anggota tentera, semua anggota polis dan kaum keluarga mereka, kaki tangan kerajaan dan segala yang berada di bawah takbir mereka untuk menyokong parti pembangkang. Tetapi percaturan ini gagal apabila parti pembangkang hanya memenangi 33 kursi, iaitu kurang 10%. Ini menjadikan tentera tidak mempunyai gabungan yang kuat, iaitu dia menguasai 25%, dia campur dia hanya dapat 30% tak sampai. Manakala parti Suu Kyi menguasai hampir 80% kerusi yang ada dan akhirnya berada di parlimen dengan hampir 70%. Tentera mula mendakwah dengan mengatakan bahawa kemenangan Suu Kyi harus dibatalkan kerana terdapat 10 juta undi hantu atau undi yang diragui. Ini dibantah oleh mereka yang bertanding dalam pilihan raya kerana Suruhanjaya dan juga Permati Antarabangsa mengatakan tiada penipuan dalam pilihan raya. Keputusan pilihan raya adalah solid mengikut jawatankuasa tempatan dan mengikut permati antarabangsa. Ini sama saja seperti mana Trump mengatakan dia ditipu oleh undi hantu. Begitulah tentera mengatakan parti yang disokongnya kalah kerana undi hantu sebanyak 10 juta undi yang menyokong parti NLP. Pada 1 hari bulan Februari, kenapa rampasan kuasa dipilih pada hari tersebut? Kerana setelah pilihan raya dibuat pada bulan November dan keputusan telah disahkan, 1 Februari adalah hari pertama untuk wakil-wakil rakyat turun dan mengadakan persidangan parlimen. Jadi oleh kerana itu adalah hari untuk wakil rakyat turun dan mengadakan persidangan parlimen. Maka pada paginya satu serbuan telah diadakan di rumah dan menangkap semua pemimpin-pemimpin kanan parti kerajaan, iaitu parti NLP ni, termasuk Aung San Suu Kyi dan pengetahuan saudara, apabila rampasan kuasa ini dilakukan dan akhirnya menimbul dan menyebabkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi tumbang, ini menjadikan Myanmar menjadi perhatian dunia kerana kudeta berlaku sekali lagi ketika demokrasi tak mencapai usia matang 10 tahun. Berarti mereka melalui kerajaan peralihan pada 2008, 2011 mereka membuat kerajaan percubaan, 2015 mereka pilihan raya, 2020 lalu pilihan raya yang kedua. Pilihan raya yang kedua belum pun sempat bersidang keputusan rasminya, telah berlaku rampasan kuasa. Ini adalah satu gambaran di mana akhirnya percaturan yang dibuat oleh kerajaan Myanmar dikaitkan dengan apa yang mereka itu sokongan daripada kerajaan China. Ini adalah gambaran serius yang ditulis oleh banyak penganalisis bahawa rampasan kuasa ini adalah besar kemungkinan ditaja oleh kerajaan China kerana satu, Myanmar tidak takut pada risiko menerima tekanan sekatan perdagangan daripada masyarakat antarabangsa kerana Myanmar mempunyai keyakinan yang sangat tinggi mereka boleh terus mendapat sokongan pelindungan ekonomi daripada China. Mengapa? Kerana salah satu daripada pelabuhan yang mengeluarkan ekspor barangan paling besar di China telah menggunakan pelabuhan Myanmar. Di mana China di sebelah wilayah yang berdekatan dengan Shanghai dan wilayah berdekatan dengan bandar-bandar besar yang berada di perairan Laut Cina Selatan mengeksport barangan-barangan yang keluar daripada daerah tersebut. Tetapi sebahagian besar bumi China yang berada jauh daripada pelabuhan-pelabuhan ini bergerak masuk ke Myanmar dan mula mengeksport keluar barangan mereka ke pasaran dunia dengan menggunakan pelabuhan Myanmar. Ini menjadikan Myanmar berasa yakin mereka akan mendapat sokongan politik, sokongan ketenteraan dan sokongan ekonomi daripada China. Jadi apa yang berlaku dalam rampasan kuasa ini dikaitkan juga dengan apa yang sedang berlaku dalam pergerakan Parti Demokrat di Amerika. Kerana Demokrat dijangka akan mengurangkan tekanannya kepada negara-negara Islam tetapi menumpukan pentadbiran dasar Demokrat yang kuat campur tangan di luar dengan menumpukan pada fokus untuk melemahkan pengaruh China di negara-negara di mana China sedang mengukuhkan ekonomi dan juga pengaruh pelaburannya. Jadi ini antara apa yang boleh saya sebut, apa yang berada di belakang senario itu hingga membuatkan Jeneral Min Liang, seorang yang sangat junior, berani membuat rampasan kuasa. Saya tunjukkan foto-foto pada saudara untuk share je dengan saudara foto-foto tu. Protes bermula. Sekitar berapa ribu orang je. Saya berani jamin pada saudara bahawa kalau mengikut sejarahnya, rakyat tidak akan berani bangkit di Myanmar. Walaupun banyak berita mengatakan demonstrasi besar-besaran akan berlaku, tetapi setelah 9 hari hanya sebahagian perarakan berlaku, sebahagian kecil perarakan berlaku, menunjukkan bahawa rakyat memang sebelum demokrasi,
Dan ketika demokrasi diamalkan di mana tentera masih berkuasa, rakyat masih ingat keupayaan tentera untuk melakukan apa saja. Kerana saya beritahu pada saudara bahawa secara mentalitinya, rejim tentera Myanmar mempunyai mentaliti yang hampir sama dengan rejim tentera Korea Utara. Secara ekonominya, mereka belajar sedikit daripada pengaruh liberalisasi ekonomi di China. Tetapi dari segi mentaliti pentadbiran, mereka boleh bertindak sekejam Jong-un ataupun rejim komunis di Korea Utara. Jadi saya tak fikir kata rakyat akan berani bangkit walaupun parti NLP, pimpinan Aung San Suu Kyi menang dengan lebih 80% undi, tapi tiada akan ada demonstrasi kerana hingga sekarang pun kita boleh nampak rentak kemarahan rakyat hanya setakat keluar berarak walaupun tidak diserang oleh tentera. Dan akhirnya demonstrasi yang seterusnya adalah memukul periuk dan belanga saja pada waktu malam untuk menghasilkan bunyi tanda mereka protes demokrasi telah dilumpuhkan di negara mereka. Yang kedua, internet dan Facebook hampir dilumpuhkan di Myanmar bagi menghalang rakyat menghantar berita ataupun isyarat kepada dunia luar. Itu yang menjadikan sekarang, tuan-tuan, hampir semua media yang saya baca, Nikkei, AP, BBC, Reuters, CNN, CNBA, CNA, tidak memiliki sumber yang luas untuk melaporkan tentang apa yang sedang berlaku dalam politik dalaman di China, kecuali video TikTok tu aja. TikTok seorang jurulatih aerobik. Jurulatih aerobik sedang bersenaman di jalan raya dan nampak gambar tentera bergerak. Itu saja yang viral, tetapi video-video yang lain tiada viral. Video-video penangkapan Aung San Suu Kyi, video-video penangkapan pemimpin kanan Aung San Suu Kyi, dan semalam video penangkapan penasihat kanan Aung San Suu Kyi yang ditangkap pada 8 hari bulan juga tidak dapat ditonton oleh masyarakat dunia. Saya ingin jelaskan juga pada saudara, perarakan di depan polis itu ada gambar lagi, mereka juga berarak, tiada pentemburan dengan pihak polis kerana saya fikir bahawa tentera tahu bahawa untuk masa sekarang kerana maklumat mengatakan bahawa sekiranya perarakan dibiar berlaku, ramai rakyat yang tak berani keluar, maka mereka membiarkan perarakan berlaku pada minggu pertama. Tapi saya fikir kalau minggu pertama tiada kebangkitan berlaku, berarti tiada ruang untuk rakyat bangkit. Ini menyebabkan ramai pakar-pakar perang saraf dan pakar-pakar strategik perang meminta Amerika campur tangan dengan melakukan sesuatu. Kerana saya beritahu pada saudara, kepakaran Amerika adalah melancarkan revolusi secara perang saraf, seperti mana Amerika terlibat dalam revolusi Sedar untuk menjatuhkan kerajaan Mesir, untuk menjatuhkan kerajaan Libya, untuk menjatuhkan kerajaan Morocco dan untuk menjatuhkan kerajaan Algeria dalam revolusi Sedar 2012. Dunia mengharapkan kumpulan-kumpulan pelobi dan pasukan perisik dan juga mereka yang pakar, kumpulan-kumpulan ejen Amerika yang berselindung di balik gerakan hak asasi masuk dan mula menekan untuk menjadikan kebangkitan berdarah di Myanmar bagi membolehkan satu gerakan tindakan antarabangsa diambil. Tapi saya fikir ini tidak akan berlaku kerana Amerika adalah negara yang paling lewat mengkritik perkara ini sebagai rampasan kuasa, kerana Biden hanya mengeluarkan kenyataan 4 hari selepas rampasan kuasa mengatakan ini rampasan kuasa. Ketika Britain dan negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan kenyataan, pentadbiran Joe Biden mengambil langkah berdiam diri. Biden hanya mengumumkan bahawa ini adalah rampasan kuasa selepas 4 hari. Jadi salah satu lobi yang besar sedang dilakukan oleh masyarakat antarabangsa adalah untuk meminta Amerika melakukan sesuatu. Tapi saya fikir Biden tahu untuk menggerakkan buah caturnya, kalau dia menggerakkan bidaknya sekarang, berarti dia sedang menggerakkan bidak awal untuk berkelahi dengan China. Oleh kerana Biden tahu bahawa begitu banyak krisis yang sedang berlaku sekarang, untuk membolehkan beliau berhati-hati dalam sebarang tindakan untuk mengganggu negara yang menjadi proksi China, berarti Biden tidak bertindak dan hingga hari ini Amerika tidak melakukan apa-apa selain Biden hanya mengatakan, ya, ini adalah rampasan kuasa. Saya update gambar keempat untuk saudara melihat kes coronavirus di Myanmar. Mereka juga serius dengan kes coronavirus, walau angkanya rendah, itu 141,000 lebih. Tetapi angka kematiannya adalah 3,168. Jadi walaupun mereka mencatat hanya sekitar 60 ke 65% angka jangkitan berbanding Malaysia, tetapi angka kematiannya adalah hampir 5 kali ganda. Berarti Myanmar sendiri sedang berdepan dengan bahaya COVID-19. Dan untuk pengetahuan saudara, varian 711 yang menyerang Thailand sekarang adalah varian yang dibawa oleh peniaga daripada Myanmar. Jadi Myanmar sendiri secara domestiknya berdepan dengan varian 711, tapi oleh kerana begitu terbatas maklumat kerana seluruh negara ini dikuasai oleh tentera. Walaupun Myanmar ini negara ASEAN, tuan-tuan, dia tidak mesra kepada orang ASEAN. Sekiranya saudara pergi dan melawat Myanmar, saudara akan sentiasa dipantau oleh pihak polis, saudara tidak diraihkan datang, saudara sentiasa diberikan tekanan secara halus untuk segera meninggalkan Myanmar. Walaupun Myanmar adalah negara ASEAN. Untuk negara ASEAN, kita kan biasanya dipanggil visa on arrival, VOA. Tapi Myanmar tidak melarikannya. Sebab tu ramai orang kita tidak mempunyai pengalaman untuk bercuti di Rangoon ataupun melawat Naypyidaw. Okey?
Kemudian kita akan pergi kepada guru juga ikut berdemonstrasi. Guru juga ikut berdemonstrasi menunjukkan bahawa sokongan besar yang dipenuhi oleh NLP selama ni pun adalah daripada golongan terpelajar. Kerana hampir 100% golongan terpelajar adalah mereka yang menyokong Aung San Suu Kyi. Yang keenam, perkara yang paling penting adalah apabila tentera mengambil alih, ni panjang saya cerita pada saudara, bila tentera mengambil alih kerajaan Myanmar, apa yang paling ditakuti adalah orang Islam. Kerana jeneral yang dilantik iaitu Min Laing ni adalah ketua tentera yang melaksana, yang mengotai operasi 2015, iaitu operasi membunuh 20,000 orang Islam dan menghalau keluar 700,000 orang Islam daripada bumi Myanmar. Beliau lah ketua tentera yang melaksanakan operasi penghapusan etnik genosid diarahkan terhadap orang Islam. Dan sekarang beliau lah adalah presidennya. Ini menjadikan masyarakat Islam merasa bimbang kerana 3M, iaitu membakar, merogol dan membunuh, yang dilaksanakan ketika untuk menakut-nakutkan orang Islam dan meninggalkan Arakan, mindset ataupun orang yang di belakangnya, mastermind di belakang operasi ini adalah Jeneral Min Laing yang pada 2 hari bulan telah diumumkan oleh pihak tentera sebagai presiden. Jadi ramai pelarian Rohingya memohon untuk tidak dihantar pulang, walaupun wujud perjanjian penghantaran pulang mereka yang berada di Sidway dan mereka yang berada di Cox's Bazar di Bangladesh tu nak dihantar pulang. Tetapi dengan wujudnya kerajaan tentera memerintah sepenuhnya, kumpulan-kumpulan hak asasi telah merayu kepada Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk tidak menghantar mereka pulang kerana negara itu dipimpin oleh seorang yang mengetuai operasi membunuh orang Islam, 20,000 orang Islam, dan juga menghalau keluar 700,000 orang Islam sepanjang operasi genosid yang dilancarkan di Arakan. Begitu juga kira-kira 600,000 orang Islam yang sekarang masih lagi tersepit di Myanmar, dengan 120,000 orang berada dalam kem tahanan yang dikepung oleh tentera Myanmar, juga melahirkan rasa bimbang. Kerana apakah nasib mereka selepas tentera yang dipimpin oleh seorang yang selama ini menjalankan operasi genosid kini menjadi presiden. Jadi bagi umat Islam di seluruh dunia, apa yang kita sedang perhatikan sekarang, apakah pelancarannya genosid 2.0 akan dilaksanakan oleh seorang tentera yang selama ini menerima pangkat dan penghormatan kerana dia berjaya melaksanakan operasi menghalau keluar orang Islam daripada bumi Arakan ataupun wilayah milik orang Islam di Myanmar. Jadi itu yang menjadikan percaturan sekarang. 750,000 hingga ke 1 juta pelarian yang berada di luar ni boleh balikkah? Tetapi bagi mereka yang lebih bimbang tentang nasib 600,000 orang Islam yang berada di sana, terutama 120,000 orang yang berada di kem-kem yang dikepung oleh tentera. Sekiranya genosid dilancarkan, dunia tidak akan dapat melihat apa nasib 120,000 orang Islam yang sekarang ini terputus hubungan. Kita tidak mempunyai maklumat bagaimana keadaan mereka, dan mereka sekarang berada dalam keadaan kepungan tentera. Berarti kalau sebarang misi genosid dilaksanakan, tembak, bunuh dan bakar boleh dilaksanakan secara serta-merta ketika tentera telah mengambil alih dan negara berada dalam darurat, dan ketika sistem perhubungan antarabangsa diputuskan. Tiada wartawan yang berada di sana. Sebab tu saya jelaskan pada saudara, tiada berita dikeluarkan oleh mana-mana agensi berita besar. Saya dah cari rata, dah susah. Agensi berita besar hanya membuat review. Tapi cerita domestik dan cerita daripada dalam bumi Myanmar tidak dapat dipaparkan oleh, dipancarkan oleh mana-mana agensi berita utama, termasuk Al Jazeera, CNN, BBC, CNBA, CNA, CBC dan juga Nikkei. Tidak mempunyai maklumat mengenai apa yang sedang berlaku setelah 9 hari tentera mengambil alih. Itu yang saya share dengan saudara. Dan sekali saudara tengoklah gambar Min Laing tu, tengok muka macam baik tuan-tuan. Tapi inilah orang yang bertanggungjawab melancarkan OP 2015, apa yang dipanggil sebagai OP 3M, iaitu membakar, merogol dan membunuh, menghalau orang Islam keluar daripada bumi Myanmar. Dan beliau kini menjadi orang nombor 1, dilantik oleh komuniti tentera sebagai presiden, memandangkan kecekapan beliau. Walaupun mengikut data yang dikeluarkan oleh CIA, beliau bukanlah pegawai tentera yang sangat kanan. Beliau bukanlah seorang yang sangat prominent, tetapi peranan dan kelicikan dan juga kehebatan beliau dalam menjalankan operasi genosid sangat ketara apabila beliau berjaya melakukannya di Arakan dengan menghalau keluar orang Islam dan membunuh orang Islam di Myanmar. Itu aja. Kita dah habis sesi. Maaf kami terlewat 4 minit tadi. Kerana kita nak pastikan float okey. Sekarang setiap kali sebelum live kita akan melihat speed, dan setiap kali sebelum live kita akan melihat kedudukan pancaran internet daripada Facebook kita, supaya tak berlaku hang, tak berlaku visual tergantung. Kita nak pastikan dengan 500 speed saudara menerima 1 saat 26 frame dan audio tak tergantung. Okey? Kita ada berapa viewer? 1.1 viewer. Saya tak akan bersembunyi hari ni kerana perbuatan semalam agak memalukan. Saya ingat ada dalam 500 orang dia tengok semalam. Tak sangka tinggal ada soalan, saya ambil sikit lah nak tahu tentang Myanmar. Saya confident untuk cakap tentang Myanmar kerana ini isu yang saya follow. Saya sangat-sangat follow. Saya sangat-sangat mempunyai hati nurani terhadap orang Islam di Arakan tu. Okay?
Cuma malam ni tak ada je Abang Said untuk menyanyikan lagu Selamat Malam Rohingya. Tapi saya fikir kata tentera akan mengambil langkah yang agresif. Saya rasa lebih ramai orang yang akan ditangkap selepas ni. Dan saya percaya bahawa Genocide 2.0 menunggu waktu je. Kerana salah satu aspirasi besar yang disokong oleh 3 kumpulan ni, saya cerita kepada saudara, tolong minta maaf, saya tak cuba mencela orang Buddha. Tolong, nanti saya jelaskan. Bagi golongan Mian, nasionalis Mian, iaitu orang majoriti Mian, keturunan Myanmar, mereka ini adalah orang yang datang daripada masyarakat Irrawaddy. Yang memang sebelum kedatangan British, mereka adalah negara ataupun wilayah yang berlainan dengan Arakan. Bila British datang, British jajah dan British merdekakan secara pukal. Maksudnya secara pukal, orang Islam di Arakan dan juga orang Mian yang menguasai wilayah Irrawaddy dikira sebagai satu wilayah negara. Dia merdekakan secara pukal. Sama seperti mana apabila Spanyol menjajah Filipina, apabila mereka menjajah kerajaan Bisayam Filipina dan menjajah kerajaan Islam Sulu, dia menjajah dalam 2 pakej yang berbeza, tetapi menggunakan satu pentadbiran yang sama. Apabila mereka nak memerdekakan, mereka merdekakan secara pukal, menjadikan Sulu yang pada sejarahnya bukanlah nation state di bawah Filipin, tapi telah menjadi sebahagian daripada Filipina. Begitulah juga secara British memerdekakan Myanmar. Walaupun ketika dia menjajah 2 wilayah yang tak pernah bersatu sebagai sebuah negara bangsa, tapi dia merdekakan kedua-duanya sebagai sebuah negara bangsa. Dan ini adalah gambaran yang kita boleh bagi tahu bahawa salah satu yang mereka inginkan, wilayah yang makmur di Arakan, dimiliki oleh mereka sebagai sumber ekonomi yang sangat tinggi. Dan salah satu adalah bahaya adalah kerana kerajaan tentera ini adalah kerajaan pro-komunis. Bukan saja menyokong ekonomi sosialis, tetapi mereka adalah kerajaan pro-komunis yang di mana-mana kerajaan pro-komunis pun Islam tidak diraihkan. Jadi apa saja yang berlaku pada orang Islam di Uyghur, Xinjiang, di bawah kerajaan komunis Cina akan menerima pattern yang sama bagi baki 600,000 rakyat Islam yang berada di Myanmar. Jadi itu saja yang saya share dengan saudara. Terus saya tanyalah saudara anti Rohingya, jangan bangkit soal Rohingya bela kambing dalam rumah flat di Malaysia. Itu bukan isu dia. Saya bercakap tentang tarbiyah agama sekarang. Itu berada di tangan kita adalah untuk melihat bagaimana penyembelihan 2.0 akan berlaku sekiranya orang yang bertanggungjawab melakukan penyembelihan pada tahun 2015 akan cuba menyatukan Myanmar. Macam ni tuan-tuan. Gerakan Mian yang paling besar, nasionalis Mian, dan mereka adalah penyokong NLP. Kedua adalah golongan Buddha Theravada. Tak tahu, saya kecil hati orang Buddha di Malaysia kerana aliran Buddha Theravada hanyalah wujud di Myanmar, di mana agama ini menyatukan prinsip-prinsip kaum. Kalau kita pergi Buddha lain tak ada. Buddha Theravada masih lagi mengamalkan prinsip kaum, di mana Buddha Theravada saja menganggap orang Islam ini sebagai musuh yang layak dibunuh oleh agama mereka. Ini Buddha Theravada tidak wujud di seluruh dunia kecuali wujud hanya di Myanmar. Dan yang ketiga adalah golongan tentera. Sekiranya tentera ingin meraih undi popular dan tiba-tiba memindahkan fokus rampasan kuasa ini menjadi sesuatu yang rakyat Myanmar terpaksa ubah fokus dia, tentera mungkin menjadikan 600,000 orang Islam yang ada sekarang sebagai mangsa pembantaian untuk mengekalkan sekolongan pro-Mian dengan mengatakan tentera telah melakukan perkara yang betul, itu menghalau sakit baki lagi 600,000 orang Islam yang berada di Myanmar sebagai agenda negara. Yang kedua, untuk mengurangkan tekanan sami-sami Mian yang musuh kepada Islam, mereka akan menggunakan sokongan agama sami-sami Buddha Theravada untuk turut serta dalam operasi membunuh basaki-baki orang Islam yang berada di Myanmar sebagai cara untuk mengalihkan pandangan rakyat daripada marah kepada suka kerana tentera memainkan peranan yang selama ini diinginkan oleh golongan nasionalis Mian, iaitu tiada orang Muslim ataupun tiada orang Rohingya di bumi Arakan, dan apa yang diinginkan oleh golongan Buddha Theravada, iaitu tiada orang Islam dalam bumi Myanmar. Itu saja. 1,100 orang saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian pendek ni. Saya tak boleh berkongsi panjang kerana hari ni ada banyak barang yang saya nak kena up. Saya pakailah jaket ni kerana ini antara jaket terbaik, bukan jaket terbaik, jaket tervintage yang ada. Dia koyak-koyak sikit, jadi kita tak mau nak up jaket ni. Kita simpan kerana nilai vintage yang mewarisi apa yang disebut sebagai era Perang Dingin. Kerana jaket ni dihasilkan pada era Perang Dingin tu, vintage gila tuan-tuan. Sampai nak pasang zip pun aku kena turunkan betul-betul. Okey. Dia boleh balik tu, saya tak fikir kata mereka akan mengganggu tu. Saya tak fikir bagi mereka yang bertanya tentang nasib pekerja asing setakat ni, kerajaan tidak mengganggu semua orang yang menjadi pendatang di sana. Saya belum ada dengar gangguan lagi. Tetapi kerajaan juga tidak menghantar sebarang isyarat untuk kita membawa balik warga negara yang berada di sana. Dan saya rasa Amerika pun tak mengeluarkan lagi warga negara dia daripada bumi Myanmar. Sorry nak kena pull kejap. Pakai barang vintage macam mana hukum dia?
Okey. Settle. Ini penyamaran, tuan-tuan terlampau nak menyamar dah. Setakat ni tak ada negara, tiada negara dan tiada lagi negara yang mengeluar kenyataan keselamatan kepada rakyat mereka untuk keluar meninggalkan Myanmar. Semua orang masih lagi wait and see. Dan saya fikir kata tentera belum menunjukkan taringnya kerana dia cuba meredakan tekanan daripada masyarakat antarabangsa dan tekanan daripada masyarakat dalaman. Dan saya fikir banyak negara-negara di dunia hanya memberi fokus yang sangat rendah kepada krisis di Myanmar kerana dalam keadaan sekarang semua orang mempunyai masalah. Oleh kerana COVID-19, semua orang masih mempunyai masalah. Semua orang try menguruskan masalah negara masing-masing, menjadikan tiada negara besar atau kuasa barat yang berani melangkaui lebih daripada sekadar kritikan saja. Tak ada negara yang mengumumkan memutuskan hubungan diplomatik. Tiada wakil kedutaan asing yang dihalau keluar daripada Myanmar. Tetapi sekiranya ada negara yang mula menyuarakan bantahan secara keras, menggugat hubungan diplomatik, saya fikir tentera akan menghalau keluar. Saya fikir ramai lepas ni tentera akan halau keluar kerana mereka bimbang intelijen ataupun orang yang bergerak dalam kedutaan di bawah pasport diplomat, terutama yang datang daripada negara-negara barat dan menjadi musuh mereka, terutama mereka atasir tentera, akan dihalau keluar. Kerana untuk membolehkan mereka melaksanakan darurat secara sepenuhnya dan menghapuskan pemimpin-pemimpin pembangkang yang mereka tidak ingin wujud di bumi Myanmar. Kerana apa yang tentera buat sekarang, dia tak akan balik pada demokrasi. Apa yang tentera lakukan sekarang di bawah telunjuk China adalah menjadikan mereka sebagai zon sempadan ataupun buffer zone bagi mengukuhkan kedudukan China di sebahagian Asia Selatan. Kerana China tidak mempunyai kekuatan di kawasan tersebut. Kerana sebahagian daripada sempadan Myanmar akan memacu kekuatan China untuk berdepan dengan dua negara pro-barat iaitu Pakistan dan India. Dan sebahagian yang lain juga adalah untuk memacu penguasaan wilayah lautnya untuk berdepan dengan Korea dan Jepun yang kini juga adalah negara wilayah pro-barat. Saya tak fikir Myanmar akan kembali kepada sebuah negara demokrasi dan perampasan kuasa ini membuktikan China mengatur langkah yang lebih kemas dan lebih kukuh untuk mula mendapatkan negara-negara di bawah telunjuknya bagi menguatkan wilayah ketenteraannya ketika dia sedang mengembangkan juga wilayah komunisme melalui ekonomi. Okey? Saya tak ulas ni, confirm. Hari apa pun saya tak ulas. Bukan ini statement, bukan mewakili apa, ini statement politik tu. Itu adalah statement yang dijalankan oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik. Dia bukan statement rakyat tu. Berarti perkara 4 dan perkara 5 itu adalah political benefit dan saudara tahu bahawa saya tak akan bercakap untuk menyokong mana-mana pihak dalam politik. Okey, sorry kerana saya tak menganggap itu ada kepentingan dengan rakyat. Kalau saya menyokongnya, saya bukan menyokong kepentingan rakyat, berarti saya akan menyokong kepentingan orang politik yang sedang mengajarkan agenda politik. Bahagian 4 dan 5 itu ketara tu tuan-tuan. 1, 2, 3 kalau setakat kita nak mendesak Duli Tuanku memberi perhatian kepada faktor peran Rainer semua. Untuk pengetahuan saudara, di bawah Akta Darurat, Perdana Menteri melapor kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau setiap hari Rabu dulu pertemuannya adalah pertemuan dipanggil pertemuan sebelum kabinet meeting. Sebelum kabinet meeting pukul 10 setiap hari Rabu Perdana Menteri pergi menghadap Duli Tuanku. Berarti sekarang apa saja yang Perdana Menteri nak buat adalah di bawah maklum Duli Tuanku. Okey, tidak ada perkara yang boleh dibuat oleh seorang Perdana Menteri ketika dia memiliki kuasa penuh kecuali kuasa penuh itu dimohon persetujuan daripada Duli Tuanku. Jadi tak payahlah kita nak membuat sesuatu perkara kerana kita tak faham prosedur. Kerana apa-apa saja benda yang dilakukan oleh Perdana Menteri adalah dengan makluman Duli Tuanku, kan di bawah Akta Darurat menjadikan kuasa Tuanku dalam pentadbiran negara lebih besar. Okey, thank you.